السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. Kita menyambung lagi daripada risalah Fiqh Al-Qulub yang ditulis oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk bab yang kedua. Bab yang kedua di bawah tajuk sebab-sebab dan bentuk-bentuk penyakit hati. Sebelum ni bab yang pertama kita bahas tentang jenis hati. Secara kesimpulannya, kedudukan, kepentingan dan pembahagian hati untuk bab yang pertama ialah kita boleh tengok bagaimana penulis dia datangkan kategori-kategori hati. Daripada hati yang terbaik iaitu hati orang beriman sampailah kepada hati orang kafir dan juga hati orang munafik. Cuma yang lebih ringkas lagi yang boleh saya sebutkan di sini ialah perumpamaan yang terbaik untuk kita tengok tentang kedudukan hati ini ialah seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Bila mana Allah Ta'ala sebut وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ayat itu menceritakan tentang keadaan pemuda-pemuda ataupun Ashabul Kahfi yang mengambil pendirian yang tegas, kejak. Dan Allah Ta'ala sebut pendirian mereka itu menjadi sebab kami ikat hati mereka, ataupun disebut dengan nama Rabtul Qalbi, ikatan hati, sehingga hati menjadi teguh. Sebab tu dalam ayat tu Tuhan sebut warabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka. Idh qam, ketika mana mereka berdiri di hadapan raja yang telah mengaku dirinya Tuhan. Ashabul Kahfi ni mengikut riwayat mereka ialah saki-baki daripada umat Nabi Isa alaihi salam. Mana dari segi tempoh sebelum zahirnya Nabi Muhammad, selepas diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Jadi Ashabul Kahfi duduk di tempoh itu. Dari segi jauh dan dekat dia dengan umat Nabi Muhammad, kita kira tak jauh lah. Dia bukan cerita umat Nabi yang lagi awal ataupun lagi jauh seperti Nabi Nuh ataupun Nabi-Nabi lain. Tapi dia ialah fasa di antara terangkatnya Nabi Isa dengan sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Sebahagian riwayat Israiliyat menyebutkan raja yang mengaku dirinya Tuhan itu bernama Daqyanus. Ini dalam Al-Mustafad min Qasasil Quran daripada Dr. Abdul Karim Zaidan dia sebut. Walaupun nama ni bukanlah benda yang penting. Dan kita pun tahu melalui sebahagian riwayat pemuda-pemuda Ashabul Kahfi bukanlah pemuda-pemuda yang
datang daripada keluarga yang tak jelas. Ibu bapa mereka ni, khususnya ayah-ayah mereka lah, ialah orang-orang besar yang duduk dekat dengan Daqyanus ni. Dalam erti kata lain, mereka juga ialah pembesar-pembesar, wakil-wakil kepada Raja Daqyanus yang mengaku Tuhan. Pemuda-pemuda ni telah menyuarakan suara hati dia ketika mana melihat dan mendengar pengisytiharan Daqyanus sebagai dirinya seorang Tuhan. Dia mengaku dia Tuhan. Jadi dia orang ni komplain pada ayah-ayah dia orang yang dah bekerja dengan Daqyanus, iaitu ini satu pernyataan yang salah, menyatakan diri mempunyai sifat ketuhanan, benda yang sangat bertentangan. Tapi walaupun dari segi umur ayah mereka confirm lah lebih tua berbanding dia orang yang muda-muda ni, tapi dari segi reti tak reti juga walaupun tua, reti yang muda juga hakikatnya. Bila mana dimaklumkan, tak ambil apa-apa tindakan, hanya sekadar tahu itu ialah satu dakwaan yang salah, tapi malah nak ambil risiko, takut kerana ada kepentingan-kepentingan yang perlu dijaga. Mereka pilih untuk mengampu juga kepada Daqyanus. Ni ayah-ayah dia orang. Berbeza dengan anak-anak dia orang, walaupun benih asalnya datang daripada mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut dia orang asak ayah-ayah dia orang untuk beritahu Daqyanus, tak jalan. Akhirnya apa pendirian yang diambil? Dia orang menghadap Daqyanus direct. Ini keberanian yang luar biasa kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Dan sudah pasti satu orang muda, kelompok anak muda ni ada kegerunan dalam hati dia nak menghadap Daqyanus dan nak beritahu pernyataan Daqyanus tu salah. Tapi ringkas ceritanya, Tuhan sebut waktu dia orang sudah dipertemukan dengan Daqyanus, di hadapan Daqyanus tu, Tuhan kata warabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka. Gerun ada, tapi kelancaran lidah diberikan. Idh qamu, ketika mana mereka berdiri, faqalu, dan mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami ialah Tuhan yang menguasai langit-langit dan juga Tuhan yang menguasai bumi. Lan nad'u min dunihi, kami tidak akan menyembah selain daripada Tuhan ini. Dalam erti kata lain, kami tak setuju dengan pernyataan yang kamu sebut tadi, mengaku diri sebagai Tuhan. Kami tak setuju. Dan tak payah paksa, dan tak payah buat apa-apa caralah untuk tunduk dengan kami. Kami tak akan tunduk. Waktu tu Tuhan beri ikatan hati. Ini ialah kesan daripada hati yang baik. Berbeza dengan satu tempat lagi dalam Al-Quran, bila mana Tuhan cerita tentang orang munafik. Orang munafik jumpa Rasulullah dan juga jumpa para sahabat, qalu amanna, mereka akan kata kami beriman. Tapi bila mana dia orang patah balik kepada orang kafir, dia orang kata kami tak akan ikut orang-orang yang bodoh macam Muhammad dan kawan-kawan dia tu. Apa kesan dia? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Kami tutup hati mereka. Bukan setakat tutup hati, tutup mata, tutup telinga. Tutup mata, tutup telinga bukan makna katanya panca indera dia orang tu rosak. Bukan kata makna mata dia orang buta ataupun telinga dia orang tu dah pekak. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar, tapi penglihatan dan pendengaran mereka tertutup untuk mendengar kebenaran, mengikuti kebenaran. Jadi Allah Ta'ala pun sebut khatamallahu ala qulubihim. Daripada bab pertama ni kita boleh tengok dua kategori hati, iaitu hati yang diikat dengan hati yang dimeterai ataupun ditutup. Kedua-dua ni bergantung kepada pilihan. Dia memang pemberian Tuhan, tapi pemberian Tuhan yang berjalan dengan sebab pilihan kita. Kita yang pilih. Pilihan pemuda Ashabul Kahfi tak nak ikut orang kebanyakan, yang hanya fikirkan keselamatan sementara berbanding keselamatan akhirat.
Pilihan orang munafik ialah pilihan jangka pendek, untuk dilihat sebagai orang yang di pertengahan selalu, tak menyebelahi kumpulan ni juga, tak menyebelahi kumpulan satu lagi juga, tapi melihat di antara dua kumpulan ni mana yang ada untung. Kalau musim ni yang orang beriman ada untung, kita bersama dengan beriman. Kalau musim ni orang kafir ada untung, kita bersama dengan orang kafir. Kesan dia, hati mereka tertutup. Okey. Sekarang ni bab yang kedua, penulis dia nak datangkan pada kita sebab-sebab hati itu menerima penyakit sehinggalah pergi kepada penyakit yang parah, iaitu tertutupnya hati. Okey. Muka surat 36, penulis dia kata, hati manusia terdedah kepada berbagai-bagai jenis penyakit batin. Perkara ini diakui oleh Al-Quran sendiri. Firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit yang dibela. Penyakit itu merujuk kepada penyakit yang ada pada orang munafik, dan mereka telah memparahkan penyakit itu. Penyakit itu asalnya sikit, tapi tidak diambil peduli oleh pemilik hati. Fazadahumullahu marada, kami tambah penyakit itu. Mana dia makin merebak, dia makin melarat. Kesan daripada penyakit hati yang tidak dikawal ini, tidak diubati ini, dia bukan hanya menutup pintu hati, tapi menghalalkan azab untuk kena pada diri dia. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih, bima kanu yakzibun, daripada perbuatan dusta yang telah mereka hasrat untuk melakukannya. Sebab tu perkataan yakzibun maksudnya ialah pendustaan yang dirancang. Kita yang nak berdusta tu, bukan sengaja. Yakzibun ialah perbuatan yang menunjukkan kepada kita bahawasanya memang diorang sudah pilih untuk jadi pihak yang penipu, bukan tertipu ataupun ditipu oleh pihak yang ketiga sehingga jadi golongan yang kena tipu, bukan. Tapi memang diorang dah tahu ini penipuan, tapi memang kita nak involve, nak terlibat dengan penipuan ni. Bahkan bukan setakat kita nak jadi orang yang terlibat, kita jadi pemikir, peletak dasar kepada kerja tipu apa nak buat. Itu munafik. Itu penyakit, itu kesan daripada penyakit yang datang. Okay. Penyakit hati yang terdapat di dalam ayat di atas adalah penyakit nifaq, iaitu berpura-pura. Sebab tu perkataan nifaq dalam bahasa Arab asalnya daripada perkataan nafaqah. Nafaqah maksud dia apa? Terowong ataupun lubang. Orang pergi buat haji, buat umrah, laluan-laluan antara Bukit Ajiat nak pergi ke manasik haji tu, semua kita akan tengok signboard dia akan tulis nafaq. Nafaq tu maksudnya bukit yang ditebuk, ada laluan. Jadi dalam hati dia ni ada rongga-rongga yang terbuka yang menyebabkan laluan-laluan buruk boleh lalu situ. Siapa yang buka, siapa yang tebuk hati tu? Pemilik hati tu sendiri. Tak ada orang lain, tiada pihak yang kedua dan ketiga yang melakukannya. Okay. Dia sebut sini penyakit hati yang terdapat di dalam ayat-ayat di atas adalah penyakit nifaq, iaitu berpura-pura menerima Islam pada masa hayat, tetapi pada hakikatnya yang sebenar tidak bertujuan menerima Islam dengan penuh keikhlasan, sebalik sebagai batu loncatan untuk memunahkan Islam daripada dalam. Maknanya nak sebut kepada kita bahawasanya pemilik kepada hati ini akan menjadi barah kepada komuniti Islam secara keseluruhan. Sebab mereka lah yang akan menjadi pihak yang menjatuhkan Islam daripada dalam. Ia berlaku dalam sejarah Islam setelah Rasulullah membina negara di Madinah dan membentuk warga negara berbilang kaum di negara tersebut. Bila mana satu kelompok tu dia makin ramai, maka kepala pun makin banyak, keinginan pun bertambah-tambah. Setiap kumpulan bila mana dia ramai pengikut dia, maka pengikut-pengikut yang ada tidak boleh dijamin mempunyai kesatuan pemikiran. Pengikut-pengikut yang ada tu akan berbeza-beza keinginan, berbeza-beza matlamat. Cuma tinggal lagi dia nak zahirkan matlamat yang dia nak, ataupun dia menunggu peluang, dia boleh jatuhkan ketua dia dan akhirnya dia ambil peluang tu dan dia
jalankan matlamat dia. Selain daripada itu, penyakit lain juga, iaitu suka mengikut hawa nafsu, suka mengikut nafsu syahwat. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-32, Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Ayat ni cerita tentang isteri Nabi. Kata Allah Ta'ala, Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin min nisa'. Wahai isteri Nabi, kamu bukan seperti perempuan-perempuan yang lain, kalau kamu kelompok yang bertakwa. Dalam ayat tu Tuhan sebut, Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Maksudnya apa? Sekiranya kamu kelompok yang bertakwa, jangan kamu mengeluarkan kata-kata dengan lembut dan manja di hadapan lelaki asing. Sebab kamu orang ni dah isteri Nabi, janganlah kamu melembutkan suara kamu di hadapan lelaki-lelaki yang lain selain daripada suami kamu, iaitu Nabi, semasa hayatnya dan selepas kewafatannya. Ayat ni nak tunjuk pada kita bahawasanya isteri Nabi, bila mana satu orang tu, perempuan tu, dia jadi isteri Nabi, maka antara benda yang dia kena lalui sebagai undang-undang kekal pada diri dia, dia tak boleh memberi apa-apa ruang kepada orang lain, lelaki lain, semasa hayat Nabi dan juga selepas kewafatan Nabi. Sebab tu kalau kita tengok Aisyah radhiyallahu anha, dia menjanda dalam tempoh yang lama. Sebab Nabi wafat pun usia dia masih lagi muda. Dan ini ujian untuk isteri Nabi. Berbeza dengan orang perempuan lain yang bukan isterinya, bukan suaminya Nabi, dia boleh kahwin dengan mana-mana lelaki lain lepas daripada suami dia meninggal. Tapi untuk isteri Nabi dia beza. Ini ujian hati. Ini ialah latihan yang perlu dilalui. Nak sebut pada kita bahawasanya dalam ayat ni, ini ialah kedudukan isteri Nabi. Okay. Kemudian dalam ayat yang sama, fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Janganlah kamu melembutkan suara kamu sehingga boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, merujuk kepada lelaki asing. Jangan jadi penyebab kepada makin berkembang syahwat yang ada dalam lelaki lain dengan sebab interaksi yang kamu buat dengan lelaki lain. Ayat ni bukan nak kata isteri Nabi ni kena berkurung, tak. Tapi isteri Nabi perlu berhati-hati supaya tidak berlaku salah faham dan juga tidak berlaku apa-apa yang boleh menyebabkan malapetaka dalam rumah tangga Nabi itu sendiri. Sebab kalaulah isteri Nabi ni tertutup, maka tak berlakulah penyebaran hadis. Kita tengok Aisyah, kita tengok Ummu Salamah, ni sahabat-sahabat lelaki ni pergi ambil hadis, tapi setakat ambil hadis lah, tak lebih daripada tu. Sebab tu sebahagian orang yang rigid, yang terlalu tertutup, yang melarang orang perempuan tak boleh terlibat langsung dalam pendidikan, ia satu pandangan yang sangat pelik dan tak realistik dengan apa yang dilakukan oleh isteri Nabi. Maknanya tak bagi langsung. Kalau dia mengajar dengan perempuan tu tak ada isu lah. Mengajar dengan lelaki pun tak boleh. Dengan sebab melihat kepada benda ni boleh menyebabkan berlakunya, orang kata apa, timbulnya syahwat apa semua. Benda tu boleh dikawal. Boleh dikawal. Dan benda tu kalau kita tengok banyak menghalang dan tak realistik dan tak praktikal pun kalau benda tu dipegang oleh satu-satu kelompok ataupun mana-mana tempat di mana-mana kawasan orang Islam pun. Sebab kita kena tahu, mengangkat orang perempuan sehingga dia reti banyak bidang, ianya benda yang sepatutnya dilakukan. Jangan dikebelakangkan. Jangan dikebelakangkan perempuan itu, tapi diletakkan mereka ada tempat boleh belajar. Ini satu pemikiran yang kita kira masih lagi ada sebahagian orang-orang kita sekarang ni pun. Bila mana orang perempuan je, dia akan bayangkan orang perempuan ni tak tahu banyak benda,
orang perempuan ni tak reti. Sebenarnya Islam dia tak ajar benda tu. Memang sifat-sifat ataupun kriteria tu ada pada sebahagian perempuan, tapi jangan menjadikan ianya sebab untuk merendahkan secara keseluruhan. Sebab kalau kita tengok Aisyah radhiyallahu anha, dia ialah perempuan yang terkedepan. Bahkan kalau kita tengok Al-Kasani ni ialah penulis kepada Bada'i'us Sana'i, antara kitab induk dalam mazhab Hanafi. Dia menyebut 2/3 daripada syariat ini berkembang kerana Aisyah radhiyallahu anha. Kerana ilmu-ilmu yang utama ni, fiqh yang utama, fatwa-fatwa utama ni memang datang pada Aisyah. Mungkinlah kerana Aisyah tu kalau kita tengok, dia tak ada anak, menyebabkan dia ada ruang untuk dia belajar lebih. Berbeza dengan isteri Nabi yang lain, dia ada anak. Jadi perempuan, kalau Allah Ta'ala tak berikan pada dia tanggungjawab ada anak untuk dia jaga, maka dia boleh contribute dengan lapangan ini. Tapi kalau dia ada tanggungjawab, yang utama bagi perempuan itu ialah dia menguruskan anak-anaknya. Itu yang utama dulu. Okay. Tapi kalau dia tak ada, kalau dia memang dah habis, dah selesai, dan mungkin sebab dia anak pun dah besar ataupun memang tak ada anak, dia boleh terlibat dengan lapangan ni. Lapangan-lapangan yang kita kira bidang-bidang yang tak diceburi oleh kebanyakan perempuan. Tapi benda tu boleh dan dibenarkan. Sebab tu kita akan tengok ada ulama-ulama hadis, guru-guru mereka sebahagiannya perempuan. Tapi perempuan yang mungkin tidak berkahwin, gurunya, dan juga mungkin tak ada anak, kahwin tapi tak ada anak. Jadi benda tu boleh. Benda tu dibenarkan. Bahkan ianya bahagian daripada memberi ruang kepada perempuan untuk pandai dan faham. Ayat di atas menjelaskan isteri-isteri Nabi diminta merendahkan suara apabila bercakap dengan orang Islam, agar tidak diambil kesempatan oleh orang-orang yang mempunyai penyakit hati di Madinah, iaitu orang-orang munafik. Maknanya orang perempuan dia boleh berinteraksi, isteri Nabi boleh berinteraksi, cuma larangannya ialah jangan melembutkan suara. Sebab tu perempuan-perempuan yang nak ke hadapan, yang nak duduk di open stage, pentas terbuka ataupun public speech ni, pengucapan awam, benda ni dia kena jagalah. Sebab tu dulu ada beberapa orang asatizah ni membuat teguran kepada sesetengah penceramah perempuan yang melemah lembutkan suara dia. Kan dulu kan ada satu rancangan, tuan-tuan ingat satu rancangan dulu, Semanis Kismis. Tuan-tuan carilah apa nama rancangan dia yang betul. Okay. Dia buat. Tu bukan nama rancangan betul, nama dia yang lain. Semua saya tak nak sebut nama betul dia. Okay. Semanis apa, tuan-tuan carilah, Semanis ke Semasam ke. Cuma nak katanya orang banyak komplain tentang suara dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tips-tips yang disampaikan pun tak jelas daripada hadis Nabi. Saya ingat di dalam bidang ilmu ni ada satu orang tokoh yang kurang diangkat di zaman kita ni. Saya rasa masih hidup lagi lah. Iaitu Ummu Abdullah. Ummu Abdullah ni siapa dia? Dia ialah anak kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i daripada Yaman. Mentahqiq kitab-kitab yang berat dalam bidang hadis. Orang perempuan buat kerja tahqiq kitab. Kerja tahqiq kitab ni memang kerja yang hardcore dalam bidang ilmu. Biasanya orang-orang yang terlibat dengan bidang tahqiq kitab ni, dia akan jadi orang yang kurang kawan, kurang waktu bersosial. Dan di Malaysia ni tak ramai orang yang menceburkan diri dalam bidang tahqiq kitab ataupun tahqiq manuskrip. Sebab pertama, dia punya pengajian dia memang ambil masa yang lama. Hatta program PhD dia pun 7 ke 8 tahun. PhD bukan daripada degree, PhD saja. Sebab dia kena merantau banyak tempat. Dia kena pergi di pusat pengumpulan manuskrip di Turki ke, di Uzbek ke mana, kena menekuni. Ummu Abdullah ni ialah anak kepada Syekh Muqbil, isteri kepada anak murid Syekh Muqbil, iaitu Yahya Al-Hajurri. Masih lagi hidup. Yahya Al-Hajurri pun masih lagi hidup. Syekh Muqbil ni dia tak ada anak lelaki, dia ada anak perempuan. Ramai anak perempuan. Anak dia ni, Ummu Abdullah ni, saya tak tahu nama betul dia apa. Dia ada banyak tulis buku, antaranya Nasihati lin Nisa. Nasihatku kepada orang perempuan.
Itu antara buku dia tu. Selain daripada tu dia tahqiq manuskrip asal kitab Imam An-Nawawi iaitu At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ni antara kerja yang dia buat. Kerja tahqiq kitab ni ialah kerja yang luar biasa. Kerja yang memang memerlukan penekunan. Saya ingat sekarang ni masih lagi hidup Profesor Dr. Bashar Awad di Jordan. Dia orang Iraq tapi duduk di Jordan. Dia banyak tahqiq kitab. Sangat banyak. Bila mana saya pergi ziarah rumah dia apa semua, dia cerita tentang pengalaman tahqiq kitab. Dia ulama-ulama yang duduk di negara-negara ni lah, di Jordan ke di mana-mana sajalah. Okay. Yang penting dia bukan di kawasan kita ni lah. Okay. Mereka ni banyak mentahqiq kitab dengan cara manual. Manual ni maknanya bukan tengok manuskrip lepas tu key in data tu dalam laptop ke dalam desktop ke, bukan. Dia orang tulis tangan. Saya tanya Dr. Bashar Awad, sehari berapa muka surat tulis? 300 muka surat sehari. Tu pun waktu umur dia antara 40 ke 50. Sekarang umur dia dah 60 lebih ke 70 mungkin lah. Okay. Saya tanya dengan umur sekarang berapa? Dia kata tak macam dulu. Berapa? 100 muka surat. Pun orang muda umur 20 tak mampu buat lagi. Walaupun 100 muka surat. Tulis tangan, bukan key in dalam laptop. Tulis tangan, buat nota kaki dengan tangan semua. Itu kerja tahqiq orang lelaki. Orang perempuan buat lagi dahsyat lah. Kalau dia ada anak apa semua, itu lagi mencabar. Cuma saya nak katanya tak menghalang untuk satu orang perempuan dia duduk dalam bidang tu. Cuma poin dia ialah jangan melembutkan suara tu je. Poin dia ialah situ. Maknanya jangan memberi ruang, kena ada ketegasan. Tak orang kata apa, tak buat lembut, tak buat benda-benda yang boleh melemahkan. Hatta perempuan sendiri pun, dia pun tak boleh sangat dekat dengan lelaki-lelaki yang bermulut manis pun kalau dia dah kahwin. Sebab tu ada hadis Nabi pernah tegur Anjashah. Anjashah ni salah seorang sahabat Nabi yang menjadi penuntun kepada unta-unta yang dibawa dalam permusafiran. Zaman dulu kalau musafir bawa unta, kenderaan utama, antara cara nak bagi unta ni dia tak cepat penat jalan jauh. Sebab unta ni dia bukan isi minyak, jaga maintenance minyak hitam, itu bukan kenderaan jenis macam tu. Jadi cara dia ialah kena ada seorang yang suara dia elok, pandai menyanyi, unta tu seronok. Benda tu memang ada pun. Antara orang yang berkeahlian ni ialah namanya Anjashah, sahabat Nabi. Dia selalu melantunkan syair-syair, jadi unta tu seronok. Bila unta seronok, dia akan jalan laju jalanan jadi. Jalan tu akan jadi laju. Sehinggalah Nabi menegur Anjashah yang pandai menyanyi ni dengan Nabi kata, Ruwaida ya Anjashah. Pelan sikit, jangan laju, jangan orang kata apa, mendayu-dayu sangat nyanyian tu. Fa inna alaikal qawarir. Kerana antara penumpang yang kamu bawa ini ialah perempuan. Qawarir ni maksud dia apa? Qawarir ni ialah botol kaca yang mudah pecah. Nabi sifatkan perempuan tu sebagai qawarir. Para ulama syarah, kerana apa Nabi larang Anjashah ni nyanyi mendayu-dayu? Sebab dia boleh menyebabkan perempuan-perempuan itu teringat-ingat suara dia. Mendayu-dayu. Muka tak handsome tak apa, tapi mulut manis. Ada orang kata macam tu. Pandai bercakap. Sebab tu boleh pasang 2, 3 dengan pelan strategik yang terbaik. Jadi tak kena tangkap lah dia. Cuma nak katanya itu ialah kelemahan juga di dua-dua belah pihak. Sebab tu saya tak nak cerita sebelah je, saya nak cerita dua-dua belah. Maknanya perempuan yang dah kahwin pun, kalau dia kerja, dia pejabat, dia kena kenali rakan-rakan pejabat dia yang mulut manis ni, dan dia kena sedar dia isteri orang. Dia tak boleh duduk menyembang ataupun beri waktu yang agak lama. Sebab dia antara budaya yang agak buruk sekarang ni. Bila mana ada orang dia serve kepada lelaki lain lebih daripada dia serve pada suami dia, dengan sebab dia bekerja. Bekerja tu tak salah. Tapi antara benda-benda afat, penyakit-penyakit dalam bekerja ni, itulah
Antara bendanya. Okey. Jadi Nabi dalam ayat ni, ayat yang ke-32, Nabi kata jangan melembut mendayu-dayukan suara, kerana dia boleh menambahkan, memparahkan penyakit hati, iaitu syahwat pada lelaki. Sama jugalah bagi lelaki pun. Dia tak boleh terlalu mendayu-dayu, terlalu kata apa, dia kena kenal. Jangan kacau. Tu isteri orang, jangan kacau. Itu benda yang dia kena tahulah. Okey. Lepas tu kita masuk kepada sebab-sebab hati berpenyakit. Ada banyak senarai yang dia bawa sini. Okay. Cuma kita sebut mana yang sempat ialah. Okay. Sebab-sebab yang menyebabkan hati manusia berpenyakit ada 5. Iaitu yang pertama, percakapan yang berlebihan. Cakap banyak. Dalam bahasa mudah itu. Tengok huraian dia apa dia kata. Percakapan yang keterlaluan menyumbang kepada penyakit hati. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan menerusi sahabat bernama Muaz bin Jabal, wa hal yakubbun nasa fin nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Maksud dia apa? Bukankah manusia itu dihumban dengan ditonyoh muka dia dulu ke dasar neraka? Ala wujuhihim tu dalam terjemahan dia akan sebut dihumban ke atas muka, bukan, maknanya ditonyoh dengan muka dulu sebagai bentuk kemurkaan Tuhan, atau di atas pipi mereka. Mana khirihim ni ialah pipi. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali hasil daripada percakapan dia yang banyak. Maknanya kebanyakan orang masuk neraka kerana lidah-lidahnya. Maksud percakapan yang keterlaluan di sini ialah berdusta, mengumpat, menista, mengeluarkan kata-kata yang kotor, berbangga dengan diri sendiri, bercakap tentang perkara yang batil, berbalah, bersengketa, yang ini dia sebut pada muka surat 38, dan lain-lain. Bercakap tentang perkara-perkara seumpama ini bagi setengah orang telah menjadi asam garamnya dan sukar untuk ditinggalkan. Sebab selalu duk buat. Di mana sahaja dia berada, ada sahaja percakapan yang keterlaluan yang dikeluarkan. Banyak modal cakap, tapi benda yang tak memberi apa-apa manfaat. Perkara tersebut telah menjadi sebati dengan jiwanya. Percakapan itu sendiri sebenarnya melibatkan 4 jenis, iaitu pertama, percakapan yang mengundang kemudaratan. Yang kedua, percakapan yang mengundang manfaat. Yang ketiga, percakapan yang mengundang mudarat dan juga manfaat. Dan yang keempat, percakapan yang tidak mengundang mudarat ataupun manfaat, tak memberi apa-apa kesan pun. Maknanya dia kategorikan sebagai 4. Bagi percakapan yang membawa mudarat, wajib ke atas seorang Islam mendiamkan dirinya, tak beri apa-apa. Benda ni berbeza mengikut kepada suasana sekeliling. Apa modal dia bercakap, apa topik-topik percakapan yang diucapkan waktu kita menyembang dengan kawan-kawan apa semua. Okey. Hendaklah bercakap, tetapi perlu mengawasi agar tidak dicelah oleh penyakit riak dan seumpamanya. Ini antara benda yang perlu dijaga. Bagi percakapan yang mengundang kemudaratan dan juga kemanfaatan, mengutamakan membendung mudarat lebih utama daripada mengutamakan maslahah. Berhubung dengan percakapan yang tidak mengundang manfaat ataupun mudarat, ia merupakan percakapan yang berlebihan. Menyibukkan diri dengan percakapan seumpama itu mensia-siakan masa dan ianya sebahagian daripada kerugian. Cuma nak katanya ialah penyakit dia ialah banyak cakap. Tak perlu cakap banyak. Kalau nak cakap banyak, cakaplah pada benda yang ada manfaat. Okey. Sebab tu ada hadis Nabi sebut diam. Nabi suruh diam. Cakap benda-benda yang penting je. Hadis yang lain riwayat Tirmizi, Nabi kata min husnil islamil mar'i, di antara keelokan dan kecantikan Islam satu orang tu, tarkuhu ma la ya'ni, dia tinggalkan benda-benda yang tak penting bagi diri dia. Sebab tu antara benda yang penting pada zaman sekarang ni ialah mengenali prioriti, mengenali keutamaan. Hatta pada nak bercakap, ada kepentingan nak bercakap benda ni. Kalau tak ada kepentingan, tak payah bercakap. Okay. Yang kedua, B muka surat 39 lagi, selain pada bercakap banyak, penyakit hati juga boleh datang kerana penglihatan yang berlebihan. Banyak tengok. Okay. Apa yang dia sebut tentang penglihatan yang berlebihan ni?
Penglihatan yang berlebihan ialah penglihatan yang dihalalkan kepada sesuatu yang tidak halal. Asalnya tengok apa-apa ni okey, tapi mencari ruang untuk tidak halal, tengok benda-benda yang tak halal. Allah Azza wa Jal tidak memerintahkan menutup semua pandangan, sebaliknya memerintahkan supaya sebahagian daripada pandangan sahaja. Tak semua, bukan Tuhan suruh kita tak tengok apa-apa langsung. Dia benarkan untuk kita tengok, tapi kita kena kawal. Sebab dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada isnadnya sahih, matanya ada problem sikit, iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis man tarakaha min makhafati abdalahu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Yang ni ada pada buku ni, muka surat 39 hingga 40 tu. Nabi kata, pandangan mata adalah salah satu daripada anak panah iblis. Bila mana mata tengok, dia akan capture, dia akan tangkap gambar tu dan dia akan simpan dalam otak orang. Lalu dia akan cuba buat analisis daripada apa yang dia tengok. Okay. Sesiapa yang meninggalkan kerana takut kepadaku, akan aku gantikannya dengan iman yang dirasai kemanisannya dalam hati. Cuma nak katanya ialah antara elemen yang penting ialah menjaga penglihatan. Tambah zaman sekarang bukan mudah untuk menjaga penglihatan. Tak perlu keluar rumah, cukup tengok telefon masing-masing je, buka media sosial je, kita dah tak boleh jamin kita boleh jaga tak penglihatan. Dulu orang main Facebook ni iklan tak banyak. Sekarang iklan dah banyak dah. Kita nak tengok video apa-apa pun, sebelum daripada boleh tengok tu nak kena ada iklan tak? Iklan tu confirm akan lalu gambar perempuan yang tak tutup aurat dengan elok, ataupun bunyi-bunyi yang tak memberi apa-apa manfaat, tak ada konten apa yang memberi benda-benda baik pun tak ada. Cuma nak katanya semakin moden zaman, semakin mencabarlah cara kita nak jaga penglihatan. Okay. Kemudian apa lagi yang dia sebut sini? Dia kata, menutup pandangan sebenarnya merupakan satu wasilah untuk menjaga kehormatan diri, yang merupakan pintu terbesar kepada hati. Imam Muslim dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, kata Nabi, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina, mudrikun dhalika la mahalah, fal aynani zinahuma an-nadharu wal udhunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahu al-kalamu wal yaddu zinahu al-batshu wal rajulu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al-farju wa yukadzibuhu. Maksud hadis ni, kata Nabi, anak Adam itu dituliskan bahagian daripada zina. Zina ni merujuk kepada benda-benda yang membangkitkan syahwat. Bukanlah zina dengan maksud istilah syarak, iaitu melakukan hubungan terlarang dengan perempuan. Bagi lelaki lah. Okay. Sebab perkataan zina itu ialah perhiasan, aksesori yang menambahkan sesuatu bila mana diletakkan pada benda tu. Okay. Itu secara umum. Sebab tu ada isu kontroversi kan. Ada satu orang pelakon, dia nak buat kempen, kononnya dakwah lah. Kempen dia tu dia panggil jom berzina di masjid. Tuan-tuan tahu cerita dia. Dia ni tak berapa sihat pun sebenarnya. Dah banyak kes pun dia ni. Nak naik ke bulan pun banyak video dia kita tengok. Dia ada buat satu kenyataan, dia kata jom berzina di masjid. Lepas tu ada orang counter. Dia kata apa punya kenyataan macam tu? Dia kata tu kefahaman kamu lah. Sebab dia kata zina ni mari pada perkataan zina yang bermaksud perhiasan. Pandai cerdik jugalah nampak tu. Tapi membuat kontroversi tu ialah benda lain. Okay. Benda lain. Sebab orang bila mana sebut jom berzina, orang tak akan faham jom berzina tu ialah zayyinu anfusakum. Dalam bahasa Arab sebut, hiasilah diri kamu. Bukan yang tu. Orang akan faham dia lain. Perbuatan, mengeluarkan perkataan-perkataan, benda-benda yang kontroversi, ini pun yang dilarang dalam agama. Kita tak boleh guna istilah-istilah seperti ini
yang menyebabkan orang jadi keliru. Orang jadi, orang kata apa? Orang jadi double meaning dalam bab ni. Tapi tak apalah, dia tu pelakon, kita bukan nak ambil apa-apa manfaat pada dia pun. Cuma nak katanya ada orang dia terfikir dengan cara macam tu. Memang dari segi bahasa tu, perkataan zina tu mari daripada mushtaqah, pecahan daripada zina yang bermaksud perhiasan. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut zayyinu aswatakum, hiasilah suara kamu ketika mana kamu baca Quran, iaitu perelokkan, perindahkan suara. Memang perkataan zinah ni maksudnya keindahan. Tapi istilah syarak bila mana zina dengan maksurah di belakang, ianya bermaksud perbuatan terlarang. Okay. Dalam hadis Nabi kata setiap anak Adam dia ada bahagian daripada zinanya. Okay. Mudrikun zalika la mahalah. Maksudnya ialah dan dia akan terlibat dengannya tanpa mustahil. Nabi dah sebut tak ada orang yang terlepas, tak ada orang, ustaz pun tak terlepas. Semua akan kena. Fal ainani zinahuman nazar, Nabi kata. Dua biji mata ini zinanya itu ialah dengan melihat. Wal udhunani zinahumal istima', dan dua telinga ini zinanya ialah dengan mendengar. Wal lisanu zinahul kalam, dan lidah ini zinanya ialah pada berkata-kata. Wal yaddu zinahul batshu, dan tangan itu ialah zinanya ialah al-batshu. Batshu ni ialah nak sentuh yang tu, nak pegang yang ni. Kemudian warijlu zinahal khuta, dan kaki zinanya ialah banyak bergerak, berjalan. Sebab tu berjalan pada tempat-tempat yang tak jelas pun termasuk daripada benda yang boleh mengganggu sihat dan tak sihatnya hati orang tu. Ada tempat-tempat yang kita perlu pergi, ada tempat-tempat yang kita tak perlu pergi. Tapi kita kena seimbangkan benda ni. Ada orang dia banyak berjalan, tapi banyak berjalan dia tak menambahkan jinaknya hatinya kepada iman, bahkan meliarkan hatinya. Wal qalbu yahwa, dan hati itu mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, wa yatamanna wa yusaddiq, dan ada benda-benda yang dia nak, dia cuba untuk realisasikan. Kemudian kata Nabi, zalikal farju wa yusaddiqu zalikal farju wa yukazzibu. Demikian jugalah kemaluan pun mempunyai zinanya yang tersendiri. Yang ni lebih khususlah. Sama ada dia ingin membenarkannya ataupun dia ingin mendustakannya. Cuma hadis Nabi sebut setiap kita ni ada portion daripada zina. Zina dengan makna menebalkan syahwat. Bukan zina dengan makna terlibat yang sampai kena rotan 100 kali dan kena rejam tu. Itu zina lain. Okay. Zina secara secara bahasa umumnya. Setiap kita ni suka menambah benda-benda yang orang kata apa, melegakan syahwat berbanding mengekang syahwat tu. Sebab tu ada orang dia akan fikir kalau dia nak makan, dia akan nak makan benda yang sedap. Yang sedap itu keinginan syahwat. Keperluan tubuh badan cukup makan saja. Tak sedap pun tak apa. Yang penting masuk dalam badan. Satu orang tu dah cukup untuk memberi tenaga pada badan. Tapi bila mana kita yang bagi tambah nak sedap, itu syahwat. Itu ialah keinginan syahwat. Ini saya nak bagi faham lah. Sebab sebenarnya kita ni boleh makan apa-apa saja selama ada benda tu halal, walaupun tak sedap di lidah, boleh makan. Tapi bila mana ada orang dia mementingkan kesedapan dan dia sanggup musafir kerana mencari kesedapan, itu ialah syahwat. Itu ialah keinginan syahwat. Bila mana dia nak pakai apa-apa baju, dia boleh pakai baju walaupun baju tu tak ikut orang kata apa peredaran semasa, yang penting dia menutup aurat. Tapi ada orang dia memilih nak kena ada trend dia. Itu syahwat. Itu keinginan syahwat. Setiap orang dia boleh bekerja apa benda saja yang dia boleh kerja selagi mana kerja tu halal, tapi dia nak pilih kerja dia sebab dia rasa dia tak layak untuk kerja macam ni. Itu keinginan syahwat dia. Keinginan. Kita yang nak benda tu. Sepatutnya kerja yang ni pun okey, tak ada masalah pun. Orang kata tu dengan sebab persepsi syahwat orang lain. Cuma nak katanya
dia sendiri pun rasa insecure ataupun dia rasa something lah, dia nak yang lebih. Itu ialah keinginan syahwat. Ini ialah benda-benda yang memang ada dalam diri mana-mana orang pun. Di mana-mana orang. Tak terkecuali lah orang-orang yang awal sehinggalah sekarang pun. Kecuali Nabi lah yang terpelihara. Dan benda ni normal bagi seorang manusia. Cuma dia jangan melampau. Dia ada keinginan nak ada duit simpanan yang banyak. Normal. Benda tu normal. Saya tak kata benda tu salah. Tapi bila mana dia fikir macam mana nak kumpul duit banyak ni, dia fikir nak buat perusahaan yang haram. Itu yang salah. Sebab tu ada orang dia perli, dia kata sebahagian orang kita ni makan yang nak masuk, nak letak di mulut saja dia fikir halal haramnya, tapi perusahaan untuk mendapatkan duit tu dia tak fikir pun halal dan haram. Itu antara bendanya lah. Itu antara benda-benda yang boleh menyebabkan hati kita ni bertambah sakit ataupun berkurang sakitnya. Cuma nanti kita akan tengok syarah kepada bab ni, dia ada 9 perkara yang dia bawa sini. Yang tu kita akan tengok pada kali yang akan datang. Untuk hari ini kita berpada pada hadis tu tadilah. Nanti kita akan sambung lagi pada huraian hadisnya tadi tu, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita berpada situ. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.